Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kali ini kita bertemu sekali lagi dalam program Fakta Morgana. Kita akan bercerita tentang pergolakan di bumi Palestin dan bagaimana bermulanya sebuah negara haram bernama Israel. Tahukah anda, sebelum perpindahan kaum Yahudi secara beramai-ramai ke Palestin, rakyat negara tersebut hidup dalam keadaan aman dan damai, normal seperti mana kita, walaupun Palestin waktu itu dihuni oleh mereka yang berbilang agama dan bangsa. Adakah kita sedar bagaimana Palestin yang dahulunya aman damai berubah sekelip mata menjadi tanah jajahan Israel? Semuanya bermula dalam idea perpindahan kaum Yahudi dari Eropah ke Palestin. Pertama kali ianya telah pun dilontarkan dalam sebuah mesyuarat yang besar. Pelan yang serius bagi menubuhkan sebuah negara Yahudi pertama kali dilontarkan di persidangan Bale yang berlangsung di Switzerland pada tahun 1897. Persidangan diadakan pada tahun tersebut turut dikenali sebagai The First Zionist Congress dengan kehadiran orang kuat Yahudi. Kebanyakan mereka berfahaman Zionis seperti Theodor Herzl, iaitu bapa politik moden Zionisme, dan Abraham Salz. Kebanyakan mereka ini yang hadir merupakan bijak pandai Yahudi daripada pelbagai negara di sekitar Eropah yang inginkan tanah air sendiri. Persidangan itu dianggap berjaya bagi mereka yang berjaya mencapai kata sepakat bagi penubuhan sebuah negara Yahudi di Palestin. Hasil persidangan ini, kumpulan gerakan Yahudi dilihat menjadi lebih aktif dalam mencapai objektif mereka. Sultan Abdul Hamid yang merupakan khalifah terakhir bagi kerajaan Turki Uthmaniyah telah berasa menjadi tanggungjawab baginda untuk mempertahankan tanah Palestin kerana wilayah tersebut berada di bawah naungan kerajaan Turki. Pada tahun 1900, baginda telah mengeluarkan perintah bahawa jemaah pilgrim Yahudi tidak dibenarkan untuk tinggal lebih dari 3 bulan di bumi Palestin. Sultan Abdul Hamid sangat mengetahui akan rancangan jahat kaum Yahudi tersebut. Pada pandangan baginda, kaum Yahudi merupakan kaum yang licik. Beliau mengetahui pelan bagi penubuhan negara Israel telah lama wujud, malah lebih awal dari persidangan Bale. Mereka mula mendekati baginda Sultan Abdul Hamid pada tahun 1882 melalui gerakan Friends of Zion bagi memohon penempatan di Palestin. Baginda kemudiannya memberikan respon yang sangat-sangat tidak diingini oleh Zionis ini dengan mengeluarkan perintah bahawa semua kaum Yahudi yang ingin berpindah ke Turki tidak dibenarkan untuk tinggal di Palestin. Walaupun kaum Yahudi berang dengan perintah tersebut, mereka tetap menghantar delegasi demi delegasi untuk terus memujuk Sultan Abdul Hamid mengubah keputusan baginda. Namun, respon yang diberikan oleh Sultan Abdul Hamid kepada kaum Yahudi ini adalah jauh lebih teruk daripada sebelumnya. Pada tahun 1901, Sultan Abdul Hamid kemudian meluluskan satu undang-undang bagi menghalang penjualan tanah di Palestin kepada mana-mana orang Yahudi. Tahun berikutnya, pada tahun 1902, Theodor Herzl telah membentuk sebuah lagi delegasi baharu bagi meyakinkan baginda Sultan Abdul Hamid berkenaan penempatan Yahudi di Palestin. Ini merupakan percubaan kedua menemui baginda selepas percubaan pertama pada tahun 1896. Delegasi yang dihantar pada tahun 1902 juga gagal kerana Sultan Abdul Hamid enggan menemui mereka. Jadi kemudian delegasi ini membuat keputusan bertemu dengan Perdana Menterinya Qasim Baba dengan cadangan tersebut. Kaum Yahudi yang sememangnya pandai dalam memanipulasi kerana mereka ini dikatakan golongan yang bijak pandai dalam ekonomi dan kaya dengan wang. Mereka membuat tawaran kepada Perdana Menteri Turki untuk membayar semua hutang kerajaan Turki Uthmaniyah yang pada ketika itu berjumlah 23 juta euro dan membantu membina armada perang dengan kos yang sangat tinggi. Kemudian bermulalah Perang Dunia Pertama dan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Selepas kerajaan Turki Uthmaniyah
kalah dalam Perang Dunia Pertama, British dan Perancis kemudian telah menandatangani satu perjanjian dikenali sebagai Perjanjian Sykes-Picot, di mana tanah Arab dibahagikan mengikut zon pengaruh kuasa-kuasa besar dunia. Menurut perjanjian ini, Palestin diletakkan di bawah bidang kuasa British. British memainkan peranan penting dalam perpindahan kaum Yahudi dari Eropah ke Palestin yang berlaku secara berperingkat-peringkat. Migrasi ini kelihatannya turut mendapat sokongan-sokongan dari negara-negara Eropah yang lain, terutamanya ketika berlakunya Perang Dunia Kedua. Negara-negara tersebut kelihatannya kesian terhadap kaum Yahudi yang dilihat seolah-olah ditindas dan diseksa oleh tentera Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler. Hitler melakukan kekejaman Holocaust terhadap mereka tanpa sebarang belas kasihan. Namun, teringat pula pepatah Adolf Hitler berkaitan dengan Yahudi, "Aku tinggalkan sedikit Yahudi untuk kamu melihat bagaimana mereka ini." Pada tahun 1917, kerajaan British berjanji kepada pemimpin-pemimpin Arab untuk memberikan kemerdekaan kepada negara-negara Arab, termasuklah negara Palestin, melalui surat-surat yang dikenali sebagai The McMahon-Hussein Correspondence. Namun, pada masa yang sama, British juga secara rahsia turut menandatangani satu deklarasi yang dikenali sebagai Deklarasi Balfour yang turut menjanjikan tanah Palestin sebagai tanah air kepada kaum Yahudi. Ketika itu, kaum Yahudi hanya meliputi 8% populasi keseluruhan di Palestin dan mereka hanya memiliki 2.5% tanah di tanah suci tersebut. Tahun berikutnya, British bersama dengan nasionalis Arab bergabung menjatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Mereka kelihatannya berjaya memecah belahkan Empire Uthmaniyah dan akhirnya menjajah Palestin secara total. Tanpa perlindungan kerajaan Turki, Palestin telah menjadi lemah. Kerajaan British kemudiannya dengan serta-merta memulakan kempen bagi perpindahan kaum Yahudi dari Eropah ke Palestin. Perpindahan secara beransur-ansur bangsa Yahudi ini menyebabkan populasi mereka di Palestin meningkat. Sehingga tahun 1947, secara perlahan-lahan populasi Yahudi di Palestin mencecah lebih kurang 650,000 orang, bersamaan 31% keseluruhan penduduk di Palestin. Mereka juga mula menubuhkan organisasi-organisasi pertahanan dan keganasan dengan latihan dalam keganasan terancam. Kebanyakan kaum Yahudi yang menyertai organisasi latihan ini adalah antara mereka yang terlatih dan mereka yang telah pun menyertai Perang Dunia Kedua bagi mendapatkan pengalaman serta skill bagi pertempuran untuk menentang rakyat Palestin dan juga merampas tanah Arab yang lainnya. Apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB mengarahkan pembahagian tanah Palestin melalui United Nations Parent Plan for Palestine pada tahun 1947, Yahudi yang telah stabil dari segi ketenteraan dan kabarnya mempunyai 75,000 tentera bersenjata yang terlatih. Pada tahun 1948, Yahudi secara rasmi menuntut penubuhan sebuah negara untuk kaum mereka di tanah Palestin dan menamakan negara tersebut sebagai Israel. Beratus ribu masyarakat Muslim di Palestin dihalau keluar dari negara sendiri atas desakan keselamatan oleh tentera-tentera Yahudi. Tentera-tentera Yahudi ini adalah yang terlatih oleh organisasi keganasan seperti Irgun, Levi dan juga Haganot. Organisasi-organisasi ini telah mendapat sumber kewangan dan juga senjata yang moden dari tentera British serta Amerika Syarikat yang masih lagi merupakan sekutu kuat mereka. Pada tahun 1967, Israel dengan beraninya menyerang Mesir, Jordan dan Syria, namun seterusnya menjajah tanah Palestin yang lain termasuk kawasan Masjid Al-Aqsa buat pertama kalinya dalam sejarah penubuhan Israel. Sejak dari itu, Masjid Al-Aqsa seringkali menjadi sasaran ancaman oleh Israel untuk dihancurkan, termasuklah usaha yang dilakukan oleh Israel untuk meruntuhkan masjid suci ini melalui penggalian bawah tanah. Penjajahan Israel ke atas bumi Palestin
secara tidak langsung memberikan tekanan kepada rakyat Palestin dan ke satu tahap mereka tidak lagi mampu menerimanya. Pada 8 Disember 1987, rakyat Palestin telah memulakan satu pemberontakan yang dikenali sebagai Intifada pertama di West Bank atau tebing barat dan semenanjung Gaza terhadap penjajahan kaum Yahudi. Pemberontakan ini berlangsung selama hampir 6 tahun dengan jumlah syahid rakyat Palestin seramai lebih kurang 2,000 orang. Manakala pada 28 September tahun 2000, Perdana Menteri Israel ketika itu Ariel Sharon telah memasuki Masjid Al-Aqsa bersama 3,000 orang tentera Zionis. Tindakan provokasi itu dilihat seolah-olah menghina rakyat Palestin dan menjatuhkan maruah mereka. Rakyat Palestin telah bertindak dengan melakukan bantahan di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Dari situ bermulalah Intifada kedua. Intifada kali ini berlangsung selama lebih kurang 4,5 tahun, telah mengakibatkan syahid seramai lebih 3,400 orang rakyat Palestin. Akibat daripada Intifada kedua, Israel telah membina dinding pembahagi di tebing barat. Adakah pengumuman yang dilakukan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel baru-baru ini akan menyebabkan berlakunya Intifada? Adakah serangan yang berlaku baru-baru ini juga akan mengakibatkan Intifada? Israel sudah sekian lama mengimpikan tanah Palestin untuk dijadikan negara mereka kerana kepentingan dari segi sejarah kaum mereka yang berbalik kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Israel dengan bantuan kuasa-kuasa besar dunia kelihatan semakin hampir untuk mencapai cita-cita mereka. Namun sebagai umat Islam, wajib untuk kita mempertahankan tanah Palestin, Masjid Al-Aqsa dan darah saudara seagama kita di sana. Kalau tidak dari sudut kemanusiaan, memandangkan ada juga rakyat Palestin yang beragama Kristian dan Yahudi. Penindasan ini melibatkan jiwa manusia, bukan hanya sudut keagamaan semata-mata. Kalau kita tidak mampu untuk berperang bersama-sama mereka di sana, sekurang-kurangnya kita perlu, apa yang boleh kita lakukan adalah dengan mendoakan kesejahteraan mereka secara konsisten. Di dalam media sosial juga, mereka yang bukan Muslim juga turut menuntut hak rakyat Palestin ditegakkan. Jadi apakah alasan kita sebagai umat Islam untuk turut sama membantu mereka yang seagama dengan kita? Kalau anda bayangkan apa yang berlaku di TikTok dan juga seluruh media sosial yang lain contohnya, kita dapat lihat bagaimana rabbi ataupun pendeta-pendeta Yahudi ini turut sama menolak pegangan Zionis. Adakah kita sanggup melihat anak-anak Palestin merana tanpa peluang untuk membesar dewasa seperti anak-anak kita di Malaysia? Kita jumpa lagi dalam satu episod yang seterusnya. Saya akan bercerita dengan anda 7 fakta mengenai Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum dan bye-bye. Kita jumpa lagi di siaran lainnya dalam Fakta Morgana.